tahun lepas saya katakan masalah jam tangan pintar sekarang adalah jam pun dah kena charge. Yelah, telefon kita sudah kena charge hampir setiap hari. Sekarang jam tangan yang kita pakai setiap hari pun dah kena charge. Tapi macam mana kalau saya kata jam tangan pintar dah tak perlu charge lagi? Dan 2 tahun lepas saya tunjuk kepada anda jam Sequence Super Charger 2, iaitu penjejak kesihatan asas ataupun jam tangan pintar asas dengan ciri ketahanan bateri yang terlampau lama, iaitu anda tidak perlu charge selama-lamanya. Selagi lama anda pakai, selagi itu ia akan mempunyai bateri kerana menggunakan enjin kinetik. Dan ketika saya menggunakan jam ini untuk beberapa bulan dan hampir setahun saya boleh katakan, saya sudah lupa yang saya ada Apple Watch juga. Dan jelas sekali jam seperti ini membantu bukan saja kurang obsesi saya terhadap skrin telefon pintar, tetapi juga skrin pada jam tangan pintar. Dan selepas 2 tahun, Sequence hadir dengan sequel kepada jam ini, iaitu Super Charger 2.3 pula, yang mana secara keseluruhannya masih mempunyai fungsi yang sama, tapi kini ada pengimbas nadi dan juga rekaan muka jam yang lebih kemas. Dan selepas saya terangkan kepada anda mengenai jam Sequence, adakah penting kita lihat jam Wear OS dan juga Apple Watch? Adakah anda perlukan jam tangan pintar ataupun hanya penjejak kesihatan dan jam biasa saja sudah memadai? Secara keseluruhan jam ini masih sama lagi. Cuma kini ada 2 butang fizikal di sisi. Dan dari segi belakang pula kali ini ada pengimas nadi dan juga sensor SpO2. Muka jam pula adalah lebih kurang sama saja setakat ini. Cuma kini ada nombor dan setiap jarum-jarum ataupun titik ni adalah jenis glow in the dark, boleh menyala dalam gelap untuk mudahkan kita lihat jam pada waktu malam. Sebab dia bukan ada skrin, dia tak ada apa. Dan fungsi yang masih sama ialah ini sebenarnya penjejak kesihatan seperti zaman Mi Band dulu yang tak ada skrin, tak ada apa. Cuma ia boleh jejak tapak, boleh pantau tidur, imbas nadi, SpO2. Itu saja. Kalau mod sukan pun ada mod berlari dan mod jogging. Itu sahaja. Dan saya cakapkan kepada anda, saya boleh katakan kepada anda, ini adalah jam tangan pintar terbaik yang saya pernah gunakan. Sebab saya tidak lagi leka dalam dunia semasa dan juga apa yang berlaku di sekeliling saya. Bila kita dah guna telefon pintar, kita ada obsesi terhadap skrin. Duk sibuk cek bateri, sibuk cek garis masa media sosial dan sebagainya, sampai screen on time pada telefon ni melampau. Lepas tu bateri habis, kita pula sibuk scroll-scroll pada jam pula. Screen on time lagi sekali pada skrin pula, yang boleh menyebabkan masalah kesihatan pada mata, obsesi terhadap gadget dan sebagainya. Dan jam ini boleh kembali memberi saya fokus. Apabila bersukan pun saya tidak sibuk untuk melihat progres jam ini, muka jam apa, animasi apa yang dikeluarkan. Sebaliknya nak tambat dengan peranti pun segala data kalau ingin diselarikan adalah secara manual. Kena tekan butang sync dan kena tekan butang fizikal untuk dia connected dan sync segala data. Jadi jam ni juga buat saya lupa yang jam tangan sebenarnya tidak perlu di-charge. Dan jam yang perlu di-charge ni adalah satu perkara yang melekakan, melalaikan dan juga mengeluarkan kos yang lebih banyak untuk kita menjaga. Dan ketahanan jam seperti ini juga kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun, tapi jam seperti ini 5-6 tahun akan bertahan, tiada masalah kerana teknologi ini pasti akan digunakan lagi dalam masa-masa yang akan datang, benda yang sama. Ini mungkin jam yang akan mengingatkan kepada anda apa yang penting dalam hidup dan apa yang tidak penting. Cuma kos awal nak keluarkan membeli jam ini adalah lebih RM3,000 dan penghantarannya makan masa 2 minggu hingga ke 3 minggu. Jadi adakah RM3,000 lebih ni berbalik, atau baik anda belanjakan je pada satu Apple Watch yang harganya sekarang tak sampai RM2,000 pun, ataupun jam Wear OS yang kadang-kadang bawah RM1,000 anda boleh dapat jam yang berkualiti. Adakah ini jam untuk anda ataupun hanya untuk saya? Baiklah, bercakap mengenai jam untuk saya masih tidak lupa lagi dengan jam Wear OS. Antara produk yang buatkan saya teringat dan jatuh cinta kepada gadget. Okey, jadi kamera akan blurkan, akan kaburkan produk ini sebab jam ini adalah jam Wear OS yang masih prototype lagi. Saya dah guna jam ini untuk lebih 6 bulan dan ini adalah jam Wear OS pertama yang dijana dengan chip Snapdragon W5 Plus Gen 1 kalau saya tak salah. Namanya pun serabut dan panjang kerana ini adalah jam Wear OS yang paling berkuasa. Tapi saya tak boleh cakap ni jam apa. Apa yang saya boleh cakap adalah pengalaman penggunaan jam ini adalah lebih kurang sama menggunakan TicWatch Pro 3 GPS sebelum ini. Sebiji pengalaman penggunaan tapi lebih pantas, lebih efisien dengan bateri yang lebih tahan lama. Secara keseluruhan perisian yang lebih baik. Dan harga jualan jam-jam Wear OS sekarang adalah sekitar RM1,000 ke RM1,300 saja. Antara jam tangan pintar mesra semua peranti either Wear OS ataupun Android
dengan harga yang tidak sampai RM1,500. Dan jam terakhir di tangan saya ini adalah sudah tentunya Apple Watch Series 8. Tahun lepas semasa saya ulas satu video long term review untuk Apple Watch Series 7, saya katakan itu adalah jam tangan pintar terbaik pernah saya gunakan. Malah jam tersebut juga saya bawa pergi umrah. Dan lepas saya balik umrah, saya dapat pula jam Apple Watch Series 8 yang mana pengalaman penggunaannya masih lebih kurang sama, hanya pada perisian yang lebih cantik ataupun pada saya lebih selesa tak digunakan. Walaupun sebenarnya tak ada beza pun, mungkin dari segi prestasi, ketahanan bateri itu nampak jelas perbezaan yang Apple telah lakukan pada jam ini. Okey, pada Apple Watch Series 7 saya tidak gunakan eSIM dan jam boleh bertahan 1.5 hari ataupun paling lama pun 2 hari. Tapi Series 8 ini saya gunakan eSIM dan eSIM saya sentiasa aktif, sentiasa sambung pada rangkaian 4G, juga mempunyai ketahanan bateri yang sama. Jadi secara teorinya, mengikut kiraan manual saya, jam ini mempunyai ketahanan bateri yang lebih lama. Betul kan macam tu? Yalah, sebab ini ada SIM, baterinya lebih sama dengan jam yang tak ada SIM. Antara jam seperti Apple Watch dan Wear OS di tangan saya ini, kelebihannya adalah memudahkan kita sebagai pengguna untuk tidak obsesi terhadap skrin telefon pintar. Jadi skrin kita lihat juga kecil, kawalan juga terhad, buatkan kita rasa kurang nak bermain dengan telefon pintar dan hanya akses informasi penting secara yang pantas dan penggunaan yang sangat singkat sahaja. Tapi sekarang, semua orang yang ada telefon pintar dan jam tangan pintar biasanya dah ada pun komputer riba. Dengan komputer riba sekarang dah ada perisian dan aplikasi yang boleh kita gunakan pelbagai peranti serentak. Seperti baru-baru ini Microsoft ada phone link yang dah menyokong iMessage, notifikasi pada iPhone dan pelbagai telefon Android dan lebih mesra dengan peranti Samsung. Kenapa kita perlukan notifikasi sekali lagi pada jam tangan pintar pula? Buat masa ini saya dah beralih sepenuhnya kepada Sequence Supercharger 2.3. Ini adalah jam tangan saya untuk saya bersenam, untuk saya jaga kesihatan dan juga menjaga kesihatan diri dari segi mental dan sebagainya, untuk kurangkan obsesi terhadap screen on time. Dan jam ini percayalah, lepas saya pakai jam ini untuk beberapa bulan, apa yang saya mahukan semuanya berfungsi seperti biasa. Saya juga pakai bawa tidur untuk pantau tidur saya, lihat saya tidur nyenyak ke tak, ada mimpi ngeri ke tak dan sebagainya. Masih lagi membantu kerana data-data yang direkodkan dalam aplikasi Oxygen, itu aplikasi untuk Sequence Watch ni juga adalah cukup baik digunakan. Tetapi apabila saya ada acara di luar dan sebagainya yang membuatkan saya perlu berjalan jauh ataupun cari parking tempat yang susah, saya terpaksa memakai Apple Watch sebab ada sistem GPS yang bagus dan aplikasi dan juga ekosistem yang mesra pengguna. Saya boleh cari iPhone saya yang hilang, saya boleh cari kunci saya yang hilang kerana ada AirTag dan sebagainya, dan saya juga boleh lakukan panggilan kecemasan terus daripada jam jika ada kecemasan berlaku. Dan Wear OS adalah satu ekosistem jam tangan pintar yang bagus untuk anda jika anda baru saja ingin mula menyertai dunia peranti boleh pakai. Wear OS adalah satu pilihan bijak untuk anda. Cuba mesrakan diri, biasakan diri dengan konsep peranti boleh pakai dan anda baru boleh tahu adakah benda seperti ini penting ataupun tidak. Jadi itu sahaja dari saya, Fahim Zahab. Jumpa lagi dalam video aman akan datang. Assalamualaikum.